Okey, semalam kita belajar apa semalam? Cara apa nak menjadi beriman. Bukan cara nak menjadi beriman. Cara nak meningkatkan keimanan. Beriman dah beriman. Beriman dah beriman. Cuma kita nak tahu macam mana cara kita nak meningkatkan keimanan kita. Ya, hari ni Alun nak cerita seekor kuda perang yang dia boleh berbakti kepada Tuhan, dia boleh berbakti kepada tuannya dengan jiwa dan raga. Sedangkan manusia tu dia tak boleh berbakti, dia tak mampu berbakti kepada Tuhannya sendiri. Tuhan ke Tuhan? Tuhan, kalau kuda tuan. Tuhan dengan jiwa dan raga. Kenapa? Okay, cerita ni dia ada bersangkut paut antara kuda dan manusia. Kenapa awak umpamakan kuda dengan manusia ni? Kenapa? Sebab apa? Siapa tahu? Sebab itulah kesenian bahasa. Allah memang suka memberi perumpamaan supaya kita berfikir. Dia tak nak lah. Dia dah jadikan akal. Dia nak kita berfikir menggunakan akal. Jadi setiap penceritaan dalam Al-Quran tu banyak yang menggunakan cerita perumpamaan. Perumpamaan tahu tak? Apa maksud dia? Contohnya macam Widat cantik seperti Puteri Gunung Ledang. Jadi perumpamaan. Izan garang seperti harimau. So itu adalah perumpamaan. Jadi dalam Quran ni dia penceritaan dia lebih kepada perumpamaan. Sebab apa? Nak suruh kita berfikir dengan menggunakan akal. Dengar tak ni Izan? Okey, Alun baca ni. Hampa kena bagi perhatian. Hampa jangan tak bagi perhatian. Kena dengar betul-betul. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. You kena imagine baru you dapat. Fal muriyati qadaha, serta mencetuskan api dari telapak kakinya. Hang nampak kuda tu berlari, hang boleh nampak dia punya percikan api dekat tapak kaki dia tu bila dia kena batu. Jadi betapa dia berlari itu bersungguh-sungguh dengan jiwa dan raga seekor kuda tu. You nampak ah? Fal mughirati subha, dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Itu waktu subuh. Agak-agak kita ni kebanyakan manusia kat atas muka bumi ni waktu subuh dia buat apa? Mayang. Tidur. Dia lengai. Dah lengai. Lengai tu bila kita hiking naik gunung apa, dia ada satu masa yang dia akan lengai tiba-tiba. Dia jadi malas, jadi tak ada semangat. Okey. Macam tu juga. Saya dah pergi sekolah. Macam nak pergi sekolah. Senang juga contoh tu, senang. Jadi waktu subuh ni kebanyakan manusia tu dia memang lengai macam tu. Kebanyakan manusia. Fa asarna bihi naqa, sehingga menghaburkan debu pada waktu itu. Membayangkan, dia berlari tu sampai nampak percikan api, lepas tu debu yang kat sekeliling dia tu nampak ni atas. Walaupun subuh tu dia nampak macam gelap-gelap sikit kan, tapi kita boleh nampak dia punya debu tu. Betapa dia lari tu sangat-sangat kuat sebab debu pun sampai berterbang. Kalau kita berlari waktu subuh, agak-agak debu tu berterbang ke tak? Sebab kita lari dengan lengai kan. Lengai mana nak terbang macam tu. Okey. Fawasatna bihi jam'a, lalu kuda-kuda tu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Dia lari dah kuat. Lepas tu dia gempur musuh tu. Dia tak ada rasa takut dalam jiwa dan raga dia. Subuh ada musuh ah? Bukan, dia perumpamaan. Perumpamaan. Kan duk cerita tadi dia perumpamaan. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi bayangkan seekor kuda tu waktu subuh dia berlari pula dengan penuh semangat. Lepas tu dia kat depan dia tu musuh. Kita agak-agak waktu subuh ni depan tu ada musuh. Agak-agak kita nak pergi berlari dah masuk dalam kumpulan tu. Nak serang pula. Dah tengah lengai ni. Sok-sok. So bayangkan macam tu. Lepas tu ayat seterusnya. Ayat seterusnya dia masuk tentang manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya
manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Kenapa dia tak nak bersyukur? So Allah teruskan. Wa innahu ala zalika la syahid. Dan sesungguhnya ia dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Maksud dia, perbuatan, ucapan termasuk pemikiran dia hanya memikirkan hal-hal dunia. Tu Allah sambung lagi. Wa innahu lihubbil ghairi lasyadid. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta secara tamak haluba. Tamak. Terlampau tamak. Tu dia letak haluba. Okay, sebab tu kenapa bila dia bangun subuh tu dia lengai. Sebab apa? Sebab dia duk fikir tentang kehidupan hal dunia tu melebihi had. Kalau dia memikirkan Allah, dia tidak akan bangun subuh tu secara lengai-lengai. Faham tak? Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur. Patutkah manusia itu berkeadaan sedemikian? Patutkah dia rasa dia bersikap lengai-lengai tu waktu subuh? Ataupun waktu-waktu lain. Patut ke? Nak Allah tanya. Allah tanya bukan nak dapat jawapan. Tapi dia adalah satu nak bagi kita berfikir. Sebab dia tahu jawapan dia. Allah dah tahu jawapan dia. Tidakkah ia mengetahui, manusia itu, tidakkah dia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur? Dia tak tahu ke? Nanti kubur tu nanti apa mayat-mayat semua tu akan dibangunkan. Soalan dia nak suruh kita berfikir. Allah tak tunggu jawapan, dia suruh kita berfikir. Wa hussila ma fis sudur. Dan dikumpulkan serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada. Jadi pada hari itu, apabila kubur tu dibongkarkan, mayat-mayat hidup. Jadi apa yang tersembunyi dalam dada-dada hampa ni semua akan diperlihatkan. Tidakkah manusia itu berfikir, kenapa dia masih bersikap begitu? Lengai waktu subuh. Inna rabbahum bihim yawma izin laqabir. Sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari itu. Jadi Allah itu maha mengetahui. Dia dah tahu apa yang dia akan bagi kepada kita. Cuma dia nak manusia itu berfikir, kenapa kamu bersikap begitu? Kenapa kamu tidak boleh berbakti seperti seekor kuda tu? Kuda, tuan dia dah bagi kat dia nikmat, makanan, tempat tinggal. Siap, tapak kaki lagi dia bagi. Kan kuda ada tapak kaki yang bersih tu kan. Kalau haus dia akan tukar kan. Lagi apa? Minuman. Keselamatan kuda tu dia jaga, tuan. Jadi bila dia nak berbakti kepada tuan dia boleh buat dengan jiwa dan raga. Sebab apa? Siapa tahu sebab apa soalan dia? Sebab apa kuda perang tu dia boleh berbakti kepada tuan dia dengan sepenuh jiwa dan raga? Wirat? Sebab dia bersyukur dengan apa yang Tuhan dia bagi dia. Boleh lah sedikit. Boleh tepat juga. Bunga? Jawapan dia apa soalan dia? Kenapa kuda tu boleh berbakti kepada tuan dia? Sebab kuda tu tahu. Dia kalau dia berbakti, dia akan dapat makanan, tempat tinggal, keselamatan. Dia akan dapat apa lagi? Minuman. So dia nampak. Apabila dia berbakti tu dia nampak je lah dia akan dapat semua benda tu. Tapi manusia dia tak nampak. Bila Allah bagi kat dia makanan, nikmat hidup, kesihatan, tubuh badan yang lengkap, tak ada cacat celah ke apa pun. Tapi kenapa dia tak boleh berbakti?
Sebab dia tak nampak syurga tu, dia tak nampak yang Allah dah janjikan nak bagi tu, dia tak nampak. Dia tak yakin. Awak janji nak bagi ke? Allah janji nak bagi. Bila hang bersyukur dengan nikmat-nikmatku, aku akan balas dengan nikmat syurga. Manusia dia tak nampak syurga tu, dia tak yakin. Kalau seseorang itu dia yakin dia akan dapat syurga, dia akan berbakti dengan jiwa dan raganya. Jadi, yang mempengaruhi dia boleh berbakti dengan jiwa ataupun tidak adalah berdasarkan ketinggian iman dia. Ketinggian berapa yakin dia terhadap balasan Allah tu, baru dia boleh berbakti. Syarat untuk berbakti tu dia kena ada iman. Iman tu dia kena kuat. Bila iman kuat baru dia boleh berbakti seperti cikgu kuda perang ni. Sebab dia nampak balasan Tuhan dia. Jadi kebanyakan manusia dia tak nampak balasan tu. Dia duk nampak ni, kalau aku pergi kerja aku dapat duit banyak. Jadi apabila dia nampak hasil duit banyak tu, dia akan bekerja bersungguh-sungguh, berbakti. Sebab dia nampak balasan tu. Balasan tu dia boleh pegang. Duit tu boleh pegang, boleh nampak. Sedangkan syurga, dia tak nampak. Jadi dia tak yakin. Jadi sebab tu dia tak boleh berbakti dengan jiwa dan raga. Jadi hampa kena belajar lah macam mana cara nak meningkatkan keimanan. Dan nak maintain keimanan tu sampai penghujung hidup kita. Jangan main-main ya. Ada orang, pertengahan hidup dia mempunyai keimanan yang sangat tinggi. Tapi bila akhir-akhir hidup dia, keimanan dia menurun dan menyebabkan dia masuk neraka. Penatlah, letih lah macam tu. Jadi mesti kena doa ke Allah. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah penghujung hidupku orang yang terbaik di sisimu. Pengibadatan dengan penuh keikhlasan dan terbaik dan betul mengikut Al-Quran dan Sunnah. Itu dia kena doa. Doa lah. Bukan doa masa nak mati. Masa umur 60 nak doa tak boleh. Kena doa lah. Budak-budak ni kena ada doa. Kena doa cakap macam tu juga. Sama macam tu kak. Doa. Tak ingat. Doa bahasa Melayu pun boleh. Tak ada hal. Okay? Lagi apa lagi Alun nak? Okay, kesimpulannya. Dan Kesimpulan daripada story ni, macam mana, kenapa kita tak boleh berbakti kepada Allah dengan sepenuh jiwa dan raga? Sebab kita tak nampak balasan dia. Sebab kita tak nampak terang-terang balasannya. Kenapa orang tu dia lebih suka kepada harta? Sebab dia nampak. Sebab dia nampak kan. Jadi keyakinan ni syarat nak berbakti apa? Nak suruh kita tu berbakti dengan sepenuh jiwa dan raga? Beriman. Jadi adakah anda beriman? Adakah anda sudah beriman? Tidak dah beriman ke? Macam mana tahu? Beriman lah. Apa dah beriman? Sebab apa dah asyhadu alla. Dia kena yakin. Kita kena yakin lah. Apabila dah mengucap, maksudnya dah beriman. Cuma kita nak kena check balik. Aku ni beriman dengan sebenar-benar iman ke? Beriman macam orang duk ramai duk beriman. Islam atas IC. Pernah dengar tak? Islam atas IC. Jadi tu kena check balik. Jadi nak check balik tu macam mana? Subuh yang kedua, Alun ajar apa? Macam mana kita nak check diri kita sama ada kita orang Islam yang beriman, sebenar-benar iman ke atau sebaliknya? Solat tepat pada waktu. Betul ke solat tepat pada waktunya? Awal waktu. Ada 3 poin kat Alun kata. Awal Sabtu. Dia apabila dia dengar nama Allah, dia rasa gerun di hati. Getar. Apabila dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, bertambah keimanan. Dia berfikir. Bila dia berfikir menggunakan akal, dia akan bertambah keimanan. Tapi apabila dia berfikir di sebaliknya, dia tak menggunakan akal, dia akan bertambah kufur. Kufur tu apa? Bodoh kan? Ikar. Ikar tu apa? Ingkar. Oh, ingkar. Ingkar lah. Sama ada dia keluar daripada Islam ataupun masih, tapi cuma dia fasik lah, derhaka. Nombor 3. Berdoa. Nombor 3. Penyerahan diri. 3 ni penting ah. 3 ni penting. Check balik. Okey, itu saja hari ini. Baca doa.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, salam. Salam ibu dengan Umi.